warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini kamu akan bersama saya, Cikgu Nasim binti Mustafa yang mengajar di Maktab Mahmud Al-Ustar. Pada sesi kali ini, kamu akan bersama-sama saya mempelajari mata pelajaran 3756 Prinsip Perakaunan Silibus Tingkatan 5. Okey, semua dah sedia? Okey. Pada hari ini kita akan terus belajar modul yang terakhir dalam silibus tingkatan 5 iaitu modul yang ketujuh perakaunan kos, dan pada hari ini saya akan memberikan fokus kepada standard kandungan 7.3 iaitu analisis titik pulang modal. Okey, selepas bersama saya, kamu akan dapat menerangkan maksud analisis titik pulang modal, kos tetap, kos berubah dan margin caruman, mengira kos tetap, kos berubah, jumlah kos, jumlah hasil, margin caruman seunit dan titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman, menganalisis titik pulang modal dengan mengambil kira perubahan pada salah satu komponen kos dan harga jualan, yang seterusnya menentukan keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah margin caruman, dan menjana kuantiti yang perlu dikeluarkan untuk mencapai untung sasaran yang ditetapkan berdasarkan sesuatu situasi. Okey, kamu nampak banyak standard pembelajaran yang kita nak capai, nampak macam susah, tapi sebenarnya kalau kamu ikuti bersama saya satu persatu, sangat mudah untuk dicapai semua standard pembelajaran yang ditetapkan pada kali ini. Okey, kita sambung seterusnya. Lihat analisis titik pulang modal. Biasanya apabila kita memperkatakan tentang analisis titik pulang modal, bermaksud kita bercerita mengenai sesuatu perniagaan yang terlibat dalam proses pengeluaran ataupun aktiviti perkilangan. Kamu nampak di skrin yang saya paparkan sebagai contoh satu aktiviti perkilangan iaitu pengeluaran kereta. Okey. Bagi sesuatu pengeluaran kereta, pihak pengurusan perlu tahu berapakah jumlah unit pengeluaran yang perlu dikeluarkan untuk mengelakkan mereka mengalami kerugian. Itu adalah salah satu tujuan kita membuat analisis titik pulang modal. Jadi apakah titik pulang modal? Titik pulang modal merupakan satu paras pengeluaran di mana perniagaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Dalam erti kata lain, satu tingkat pengeluaran di mana perniagaan tadi tak dapat untung dan juga tak dapat rugi ataupun orang tua kata balik modal. Okey. Situasi ini berlaku apabila jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos. Digambarkan oleh gambar rajah yang dipaparkan iaitu kamu nampak penimbang tu sama saja, tak ada sengit. Maksudnya hasil, contoh hasil 100,000, kos juga 100,000, jadi perniagaan dapat untung kosong ataupun kita sebut tak untung dan tak rugi. Okey, dalam membuat analisis titik pulang modal, ada 4 andaian yang perlu kita ambil kira. Yang pertama adalah jumlah kos terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Yang keduanya, perubahan hasil dan kos hanya berlaku disebabkan perubahan dalam bilangan produk untuk dijual. Yang ketiga, harga jualan seunit, kos berubah seunit dan kos tetap adalah malar ataupun kita sebut juga tidak berubah. Dan yang keempat, hanya satu jenis produk dikeluarkan dan semua unit pengeluaran tadi dijual. Okay, apakah kegunaan titik pulang modal? Okay, antaranya adalah kita membuat analisis titik pulang modal untuk menunjukkan kepada pihak pengurusan
jumlah keuntungan atau kerugian pada setiap peringkat jualan. Contohnya, kalau kita keluarkan 100 unit, berapa jumlah keuntungan atau berapa jumlah kerugian yang kita dapat. Kalau kita keluarkan 200 unit, berapa pula jumlah keuntungan atau kerugian yang kita dapat. Seterusnya, kita nak menentukan tahap volume jualan yang perlu dikeluarkan bagi mengelakkan kerugian. Kita kena tahu berapakah kuantiti titik pulang modal supaya kita dapat keluarkan lebih daripada kuantiti tersebut untuk mengelakkan kita dapat rugi. Yang terakhir, membantu pihak pengurusan membuat perancangan dan kawalan. Perancangan yang bagaimana? Contohnya, pihak pengurusan mensasarkan untung sebanyak 200,000. Jadi, kita perlu membuat analisis titik pulang modal untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan berapakah unit pengeluaran yang kita perlukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Kos pengeluaran. Seperti yang dijelaskan tadi dalam analisis titik pulang modal, kos pengeluaran diandaikan terdiri daripada kos tetap dan kos berubah sahaja. Apakah kos tetap? Kos tetap adalah kos yang dibayar untuk penggunaan faktor pengeluaran tetap. Kamu telah pun belajar apakah faktor tetap dalam mata pelajaran ekonomi. Antaranya adalah seperti kilang, you sewa kilang, mesin, itu adalah faktor tetap. Apakah ciri kos tetap? Kos tetap ini tidak berubah walaupun pengeluaran berubah. Contohnya, pengeluaran kita meningkat daripada 100 unit kepada 200 unit, tetapi kos tetap kekal sama. Kos tetap perlu dibelanjakan walaupun tiada pengeluaran. Walaupun pengeluaran kosong, pihak pengurusan perlu juga membuat belanja yang dikategorikan sebagai kos tetap. Sebagai contoh, pada masa sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19 di mana kerajaan melaksanakan PKP dan bagi aktiviti pengeluaran yang bukan esensial, pengeluaran ini terpaksa dihentikan sebelum ini. Walaupun pengeluaran ini dihentikan, kos tetap perlu dibayar juga. Contohnya seperti sewa kilang. Walaupun kilang tak dapat beroperasi, sewa kilang perlu juga dibayar oleh pihak pengurusan. Okey, apakah contoh kos tetap? Seperti sewa kilang, gaji pengurus kilang, insurans kilang. Walaupun pengeluaran kosong, kilang ditutup, semua belanja tersebut tetap perlu dibayar. Kita lihat pula bentuk graf kos tetap. Untuk melukis graf kos tetap, kita perlulah membina paksi menegak yang mewakili kos, kemudian paksi mendatar yang mewakili unit keluaran. Okey. Graf kos tetap mestilah bermula pada mana-mana titik di atas ataupun di sepanjang paksi menegak ataupun paksi kos. Walaupun pengeluaran kosong, kos tetap perlu dibayar. Ditunjukkan di titik yang saya tunjukkan ini. Kemudian bentuknya adalah mendatar selari dengan paksi unit keluaran. Ini menunjukkan bahawa kos tetap tidak berubah walaupun unit keluaran bertambah ataupun berubah. Seterusnya kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan kos berubah. Kos berubah adalah kos yang dibayar untuk penggunaan faktor pengeluaran berubah. Kamu juga telah belajar apakah faktor
pengeluaran berubah dalam mata pelajaran ekonomi. Antaranya adalah bahan yang digunakan dalam proses pengeluaran, buruh yang digunakan untuk membuat pengeluaran. Itu adalah kos ataupun faktor berubah. Apakah ciri kos berubah? Tidak perlu dibelanjakan sekiranya tiada pengeluaran. Kalau kilang tutup, pengeluaran adalah kosong, jadi kos berubah juga adalah kosong. Berubah mengikut tingkat pengeluaran. Kalau tingkat pengeluaran bertambah, kos berubah juga akan bertambah. Kalau tingkat pengeluaran berkurang, kos berubah juga akan berkurang. Kalau pengeluaran kosong, kos berubah juga adalah kosong. Apakah contoh kos berubah? Kos bahan langsung dan kos buruh langsung. Sekarang kita lihat pula bentuk graf kos berubah. Apabila pengeluaran kosong, kos berubah juga adalah kosong. Jadi titik kos berubah, titik permulaan graf kos berubah mestilah bermula pada asalan, iaitu di sini. Kemudian apabila unit pengeluaran bertambah, kos berubah juga akan bertambah. Jadi, graf kos berubah akan mencerun ke atas daripada kiri ke kanan. Menunjukkan bahawa kos berubah ini sentiasa berubah mengikut tingkat pengeluaran. Bagaimana kita nak menentukan ataupun kita nak buat penentuan titik pulang modal? Ada dua kaedah dalam penentuan titik pulang modal. Yang pertama adalah margin caruman, kaedah margin caruman, dan yang kedua adalah kaedah graf. Untuk sesi pembelajaran pada hari ini, saya akan tunjukkan kamu bagaimana kita menentukan titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman. Untuk kaedah graf, mungkin sekiranya ada masa, ada rezeki di lain waktu, boleh kita bertemu lagi sekali untuk melihat bagaimana kita nak buat penentuan titik pulang modal menggunakan kaedah graf. Apakah margin caruman? Margin caruman adalah lebihan hasil jualan berbanding kos berubah. Katakan hasil jualan RM100, kos berubah RM50, jadi margin caruman adalah sebanyak RM50. Itu lebihan hasil jualan tolak dengan kos berubah. Margin caruman membantu sesebuah perniagaan menampung kos tetap dan mencarum kepada pendapatan operasi. Contoh tadi, kalau saya katakan margin caruman RM50, iaitu hasil jualan 100 tolak kos berubah RM50, kita dapat margin caruman RM50. Jadi RM50 tadi akan membantu perniagaan menampung kos tetap. Sekiranya margin caruman lebih daripada kos tetap, maka perniagaan akan mendapat untung. Sebagai contoh, tadi kita dapat margin caruman sebanyak RM50. Sekiranya kos tetap kita adalah RM10, bermaksud perniagaan mendapat untung sebanyak RM40. Tapi kalau margin caruman kita RM50, manakala kos tetap kita RM60, bermaksud perniagaan mendapat kerugian sebanyak RM10. Margin caruman juga dikenali sebagai margin sumbangan. Bagaimanakah cara kita nak mengira margin caruman seunit? Kita menggunakan rumus iaitu harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit.
Kita lihat satu persatu bagaimana kita nak mengira kos tetap, kos berubah, jumlah kos, jumlah hasil, margin caruman seunit dan juga titik pelang modal menggunakan kaedah margin caruman. Antara rumus yang perlu kamu tahu ataupun maklumat yang perlu kamu tahu adalah kos tetap adalah kos overhead. Apakah kos overhead ini? Kos buruh tak langsung, kos bahan tak langsung, belanja pentadbiran dan pengurusan. Semua kos ini kita namakan dia sebagai kos overhead dan ia adalah bersifat kos tetap. Apakah pula kos berubah? Kos berubah adalah kos prima. Kos prima terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga belanja langsung. Okay, rumus yang ketiga iaitu jumlah kos. Bagaimana nak mengira jumlah kos? Iaitu kos tetap tambahkan dengan kos berubah. Kamu dapat jumlah kos. Dan rumus yang seterusnya adalah jumlah hasil. Cara mengira jumlah hasil adalah harga jualan seunit didarabkan dengan unit pengeluaran. Okey, simple saja rumus yang perlu kamu tahu. Jom kita lihat bagaimana kita nak mengira perkara-perkara tersebut dengan menggunakan rumus yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Lihat contoh 5. Contoh 5 ni adalah contoh yang saya ambil daripada buku teks. Kamu juga boleh rujuk dalam buku teks. Contoh 5 di muka surat 258. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran produk. Insurans kilang 6,400. Belanja am kilang 23,400. Bahan langsung 59,000. Buruh langsung 7,700, alat tulis kilang 860. Kemudian jumlah keluaran adalah sebanyak 20,000 unit. Maklumat tambahan, harga jualan seunit adalah RM5. Anda dikendaki mengira A. Kos tetap, B. Kos berubah, C. Jumlah kos dan D. Jumlah hasil. Baik, sebelum kita mengira kos tetap, kita lihat kos-kos yang ada dalam soalan ini dan kita kelaskan dulu yang mana satu kos overhead dan yang mana satu adalah kos prima. Jom kita buat sama-sama. Lihat insurans kilang adalah kos overhead. Belanja am kilang juga adalah kos overhead. Bahan langsung adalah kos prima sebab kita gunakan bahan untuk buat produk. Buruh langsung adalah buruh yang membuat sesuatu produk juga adalah kos prima dan alat tulis kilang adalah kos overhead. Selepas kita kelaskan semua kos-kos ini, barulah kita mula jawab soalan. Berapakah kos tetap yang terlibat dalam proses pengeluaran tersebut? Okay. Kos tetap sama dengan, kamu lihat insurans kilang tambah dengan belanja am kilang dan tambah dengan alat tulis kilang. Kemudian kita masukkan angka-angka yang terlibat iaitu insurans kilang 6,400, belanja am kilang 23,400 dan juga alat tulis kilang sebanyak 860. Kamu jumlahkan dan dapat jumlah kos tetap adalah sebanyak 30,600. Kemudian soalan B, dia suruh kita kira kos berubah. Dalam kes ini ada dua saja kos berubah, iaitu kos prima, iaitu bahan langsung dan juga buruh langsung. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu kos berubah sama dengan iaitu bahan langsung tambahkan dengan buruh langsung.
Kemudian kita masukkan nilai bahan langsung iaitu 59,000 dan juga buruh langsung 7,700. Jumlahkan, kita dapat jumlah kos berubah sebanyak 66,700. Kemudian soalan C dia suruh kita kira berapakah jumlah kos. Jumlah kos adalah kos tetap tambahkan dengan kos berubah. Jadi, jumlah kos sama dengan kos tetap tambah dengan kos berubah. Okay, kos tetap kita ambil daripada jawapan di A iaitu 30,600 tambahkan dengan kos berubah iaitu jawapan B. Jadi, kita dapat jumlah kos 30,660 tambah 66,700. Kita dapat jumlah kos sebanyak 97,360. Dan akhir sekali, kita nak mengira berapakah jumlah hasil yang diperoleh daripada pengeluaran. Jumlah hasil adalah sama dengan harga jualan seunit darabkan dengan jumlah keluaran. Kita masukkan jumlah hasil sama dengan harga jualan seunit darab unit pengeluaran. Harga jualan dah diberikan dalam maklumat tambahan iaitu RM5 dan jumlah keluaran adalah 20,000 unit. Jadi RM5 darab 20,000 unit, kita dapat sebanyak RM100,000. Okay, seterusnya kita nak mengira margin caruman seunit dan juga titik pulang modal. Rumus yang perlu kita guna adalah margin caruman seunit sama dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Rumus untuk mengira titik pulang modal dalam unit adalah kos tetap bahagi margin caruman seunit. Dan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam ringgit, kos tetap bahagi margin caruman seunit darab dengan harga jualan seunit. Seterusnya kita lihat contoh 6 dalam buku teks di muka surat 259. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan pengeluaran sarung tangan sukan. Kos tetap adalah RM30,000. Kos berubah seunit RM5. Harga jualan seunit RM8. Kira margin caruman seunit bagi sarung tangan sukan. Jelaskan jawapan anda. Saya highlightkan di sini, jelaskan jawapan anda. Kenapa? Sebab biasanya dalam peperiksaan, murid selalu lupa bila ditanya soalan teori. Bila tanya soalan cara mengira tak ada masalah, dijawab dengan betul dan tepat, tetapi lupa nak jawab soalan teori. Okay. Margin caruman seunit, rumusnya adalah harga jualan seunit ditolak dengan kos berubah seunit. Harga jualan seunit dah ada dalam soalan iaitu RM8. Kos berubah seunit adalah RM5. Senang sangat. Okay. RM8 tolak RM5. Congak saja, tak perlu tekan kalkulator pun. Kamu dapat jawapan RM3. Jelaskan jawapan anda. Apa maksud RM3 ini? Daripada pengiraan ini, pengiraan yang kita buat tadi, didapati jualan seunit sarung tangan akan memberikan sumbangan sebanyak RM3 untuk menampung kos tetap. Jadi kita tahu kos tetap RM30,000. Kalau kita hanya menjual 1 unit sarung tangan, bermaksud hilang ini
mengalami kerugian sebanyak RM29,997 sebab dengan menjual hanya satu unit sarung tangan dia dapat RM3 saja margin caruman untuk menampung kos tetap sebanyak RM30,000. Jadi dia rugi sebanyak RM29,000 lebih. Okey. Kita lihat contoh yang ketujuh. Kilang Nikol maju mengeluarkan bedak jenama Nili yang dijual di pasaran pada harga RM8 seunit. Kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran bedak Nili adalah seperti berikut. Kos tetap RM92,000 setahun. Kos berubah seunit RM6.40. Soalan ditanya, kira titik pulang modal dalam unit dan dalam RM menggunakan kaedah margin caruman. Okay, kita kira dulu titik pulang modal dalam unit. Rumus yang akan kita guna adalah jumlah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okay, kos tetap adalah RM92,000. Margin caruman seunit, bagaimana cara kita nak kira margin caruman seunit? Okay, harga jualan seunit RM8 tadi ditolakkan dengan kos berubah seunit iaitu RM6.40. Jadi kamu dapat 57,500 unit. Jadi bermaksud di sini Kilang Nikol maju perlu mengeluarkan 57,500 unit bedak untuk mendapat titik pulang modal. Kalau Kilang Nikol keluarkan kurang daripada 57,500, bermaksud Kilang Nikol maju akan mendapat rugi. Sebaliknya, kalau Kilang Nikol maju mengeluarkan lebih daripada 57,500 unit, bermaksud Kilang Nikol maju akan memperoleh untung. Seterusnya, kita nak kira titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Kita gunakan rumus jumlah kos tetap bahagikan dengan margin caruman seunit darab dengan harga jualan seunit. Sama juga jumlah kos tetap adalah RM92,000 bahagikan dengan margin caruman seunit iaitu RM8 tolak RM6.40 darabkan dengan harga jualan seunit iaitu RM8. Dan jumlah tekan kalkulator kamu akan dapat sebanyak RM460,000. Maksudnya di sini, sekiranya Kilang Nikol maju menjual bedak dan hasil jualannya adalah RM460,000, bermaksud Kilang Nikol maju tidak mendapat untung dan tidak mendapat rugi. Maksudnya untung dia adalah kosong. Sekiranya jumlah jualan Kilang Nikol maju lebih daripada RM460,000, bermaksud Kilang Nikol akan mendapat untung. Dan sebaliknya, kalau hasil jualan Kilang Nikol maju kurang daripada RM460,000, bermaksud Kilang Nikol akan dapat rugi. Seterusnya, kita nak membuat satu analisis titik pulang modal dengan mengambil kira perubahan yang berlaku pada salah satu komponen kos dan harga jualan. Okey, ada 3 situasi yang mungkin berlaku. Yang pertama iaitu perubahan kos berubah seunit ataupun berlaku juga perubahan kos tetap ataupun perubahan juga boleh berlaku pada harga jualan seunit. Apabila berlaku perubahan dalam komponen ini, bermaksud titik pulang modal juga akan berubah.
Apakah kesan perubahan ini? Kita lihat satu persatu dalam contoh. Kita lihat contoh 8. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan syarikat Maju Berhad pada bulan Januari 2017. Kos berubah seunit diberi iaitu 80 sen. Kos tetap adalah RM24,000. Manakala kos jualan seunit adalah RM2. Jadi maklumat ini adalah maklumat sebelum berlaku perubahan. Ini adalah maklumat sebelum berlaku perubahan. Jadi apabila berlaku perubahan, apakah yang berlaku kepada titik pulang modal? Kita akan lihat satu persatu. Soalan tanya, apakah kesannya ke atas titik pulang modal jika? Satu, kos berubah seunit meningkat sebanyak 40 sen. Kamu lihat di sini, keadaan asal dia adalah kos berubah 80 sen. Apabila meningkat sebanyak 40 sen bermaksud kos berubah seunit kita sekarang adalah RM1.20. Ini akan menyebabkan margin caruman kita semakin kurang, iaitu RM2 tolak RM1.20, kita hanya dapat RM2 tolak RM1.20, kita dapat 80 sen saja margin caruman. Berbanding dengan keadaan asal iaitu margin caruman kita dapat sebanyak RM1.20 iaitu RM2 tolak 80 sen. Kita lihat kos berubah seunit meningkat sebanyak 40 sen. Kamu lihat sebelum perubahan kos tetap adalah sebanyak RM24,000. Masukkan dalam rumus iaitu kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit iaitu RM1.20 iaitu RM2 tolak 80 sen. Jadi titik pulang modal yang kita peroleh adalah 20,000 unit. Apabila berlaku perubahan pada kos berubah iaitu kos berubah meningkat sebanyak 40 sen, margin caruman seunit kita menjadi semakin rendah iaitu 80 sen saja berbanding dengan RM1.20. Kamu lihat di sini kos tetap tak berubah, yang berubah adalah margin caruman seunit. Kemudian kita dapati bahawa titik pulang modal meningkat daripada 20,000 kepada 30,000 unit. Jadi kita dapat simpulkan bahawa apabila kos berubah seunit meningkat, titik pulang modal juga akan meningkat. Okay. Apa analisis yang kita boleh buat daripada situasi ini? Maksudnya di sini syarikat Maju Berhad sebelum ini hanya perlu menjual 20,000 unit untuk mencapai titik pulang modal. Tetapi apabila kos berubah meningkat, syarikat Maju Berhad perlu meningkatkan jumlah pengeluaran kepada 30,000 unit untuk mencapai titik pulang modal. Lihat situasi yang seterusnya. Apakah yang berlaku kepada titik pulang modal jika kos tetap dianggarkan meningkat kepada RM30,000? Kamu lihat di sini. Yang berubah adalah kos tetap. Sebelum ini kos tetap RM24,000. Sekarang kos berubah telah meningkat kepada RM30,000. Yang berubah di sini adalah RM30,000 iaitu kos tetap. Margin caruman kamu lihat tidak berubah iaitu RM1.20. Selepas perubahan berlaku, kita dapati bahawa titik pulang modal kita menjadi 25,000 unit. Sebelum ni 20,000 unit. Jadi kita katakan apabila kos tetap meningkat, titik pulang modal juga meningkat. Dan akhir sekali, apakah kesan ke atas titik pulang modal jika harga jualan seunit meningkat
sebanyak 30 sen. Sekarang harga jualan kita RM2. Apa akan berlaku pada titik pulang modal jika harga jualan kita adalah sebanyak RM2.30? Sebelum perubahan berlaku, jumlah ataupun kuantiti titik pulang modal kita adalah sebanyak 20,000 unit. Bila harga jualan seunit meningkat daripada RM2 kepada RM2.30, kamu lihat margin caruman kita telah berubah. Daripada RM1.20 kepada RM1.50. Kenapa jadi begitu? Iaitu RM2.30 tolak 80 sen. Kita dapat RM1.50. Titik pulang modal kita berubah daripada 20,000 unit kepada 16,000 unit. Jadi kita katakan apabila harga jualan seunit meningkat, titik pulang modal berkurang. Apa maksudnya? Sebelum ni, dengan harga jualan RM2 seunit, syarikat Maju Berhad perlu menjual ataupun mengeluarkan 20,000 unit untuk mencapai titik pulang modal. Apabila harga jualan meningkat kepada RM2.30, syarikat Maju Berhad hanya perlu menjual sebanyak 16,000 unit untuk mencapai titik pulang modal. Seterusnya, lihat aktiviti jom fikir. Setelah kamu lihat 3 situasi tadi, apakah kesan kepada titik pulang modal jika kos berubah seunit menurun sebanyak 15 sen? Tadi kita buat kos berubah seunit meningkat, titik pulang modal juga meningkat. Jadi apakah kesan terhadap titik pulang modal jika kos berubah seunit menurun? Jadi kamu dah boleh fikir kan? Apa jawapannya? Apabila kos berubah seunit menurun, titik pulang modal juga akan menurun. Okey, bagus. Seterusnya, kita nak menentukan keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah margin caruman. Apa maksudnya? Kita nak tahu berapakah jumlah untung yang akan diperoleh apabila kita mengeluarkan satu tingkat pengeluaran. Contohnya, kita tetapkan nak keluarkan 100,000 unit. Jadi, berapakah jumlah untung yang akan kita peroleh? Itu maksudnya. Kita lihat apakah rumus yang perlu kita guna. Yang pertama, keuntungan sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Kita juga boleh menggunakan rumus keuntungan sama dengan unit keluaran darab margin caruman seunit tolakkan dengan kos tetap. Lihat contoh 9. Kalau kamu rujuk dalam buku teks, contoh 9 ada di muka surat 261. Maklumat berikut merujuk kepada pengeluaran sabun mandi oleh perniagaan wangi. Harga jualan seunit RM5. Kos berubah seunit, kamu lihat kos berubah seunit ada 2 di sini, itu bahan langsung RM2.50 dan berlangsung iaitu sebanyak RM2. Jadi kita rumuskan di sini bahawa kos berubah seunit adalah RM4.50. Kos tetap pula terdiri daripada 3, iaitu kadar bayaran RM10,000,
insurans RM5,000 dan sewa RM30,000. Jadi jumlah keseluruhan kos tetap adalah RM45,000. Sekiranya perniagaan wangi mengeluarkan 115,000 unit sabun mandi, berapakah jumlah untung yang akan diperoleh? Jom kita kira. Rumus yang kita guna adalah keuntungan sama dengan unit keluaran darab margin caruman seunit tolak kos tetap. Unit keluaran tadi adalah 115,000 unit. Margin caruman berapa? RM5 iaitu harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit RM4.50. Jadi kita dapat margin caruman seunit adalah 50 sen. Berapakah jumlah kos tetap? Tadi kita dah jumlahkan iaitu RM45,000. Jadi kita dapat iaitu margin caruman RM57,500 iaitu 115,000 unit darab 50 sen. Kemudian tolakkan dengan kos tetap RM45,000, kita dapat untung sebanyak RM12,500. Ini bermaksud sekiranya perniagaan wangi mengeluarkan 115,000 unit sabun mandi dan menjual kesemuanya, perniagaan wangi akan memperoleh untung sebanyak RM12,500. Apa pula akan berlaku sekiranya perniagaan wangi mengeluarkan sebanyak 200,000 unit? Kita menggunakan rumus yang sama, cuma di sini unit pengeluaran telah bertambah kepada 200,000 unit. Tadi sebelum ni 115,000, sekarang 200,000. Jadi kita boleh jangkakan bahawa jumlah untung akan bertambah sebab unit pengeluaran bertambah. Jadi berapa margin caruman yang kita peroleh iaitu 200,000 unit darab margin caruman seunit 50 sen. Tadi kita dah tahu margin caruman seunit adalah harga jualan seunit RM5 tolakkan dengan kos berubah seunit RM4.50 dapat 50 sen. Jadi margin caruman yang kita peroleh adalah 100,000. Tolakkan dengan kos tetap RM45,000, kita akan dapat untung ataupun perniagaan wangi akan dapat untung sebanyak RM55,000. Kamu lihat untung perniagaannya semakin bertambah apabila jumlah pengeluaran semakin bertambah. Seterusnya, bagaimana kita nak menentukan berapakah jumlah pengeluaran yang perlu kita keluarkan untuk mencapai untung sasaran yang ditetapkan oleh pihak pengurusan? Okey, ini rumus yang akan kita guna iaitu jumlah pengeluaran untuk capai untung sasaran sama dengan kos tetap tambah untung sasaran bahagikan dengan margin caruman seunit. Kita lihat contoh 9, contoh 10 ya. Soalan contoh 10 ni menggunakan soalan yang terdapat dalam contoh 9. Soalan tadi yang kita bincangkan tadi. Kira jumlah unit sabun mandi yang perlu dikeluarkan sekiranya perniagaan wangi mensasarkan keuntungan RM200,000. Jelaskan jawapan anda. Jelaskan jawapan anda. Okey, kita akan gunakan rumus jumlah pengeluaran sama dengan kos tetap iaitu ni kos tetap 10,000 tambah 5,000 tambah 30,000. Kita dah tahu tadi jumlah kos tetap adalah 45,000. Berapa untung sasaran? 200,000. Bahagikan dengan margin caruman seunit iaitu RM5.
RM5 tolakkan dengan RM4.50. Kita dapat margin caruman seunit iaitu 50 sen. Jadi jumlah pengeluaran yang perlu dikeluarkan adalah sebanyak 490,000 unit untuk mendapat ataupun untuk memperoleh untung sebanyak RM200,000. Jadi kita belum habis lagi menjawab soalan. Dia kata jelaskan. Jadi kenapa kita perlu jelaskan bahawa perniagaan wangi perlu mengeluarkan 490,000 unit untuk mendapat untung sasaran sebanyak RM200,000. Seterusnya, lihat contoh 11. Sekiranya kos berubah seunit berkurang sebanyak 30 sen, kira jumlah unit sabun mandi yang perlu dikeluarkan sekiranya perniagaan wangi mensasarkan keuntungan RM200,000. Jelaskan jawapan anda. Tadi pun kita sasarkan RM200,000 juga untung. Cumanya margin caruman seunit kita adalah 50 sen. Apabila kos berubah seunit kurang sebanyak 30 sen, bermaksud kos berubah kita daripada RM4.50 dah jadi RM4.20 sahaja sebab turun sebanyak 30 sen. Jadi kita masih menggunakan rumus yang sama, iaitu jumlah pengeluaran sama dengan kos tetap tambah untung sasaran bahagi margin caruman seunit. Kos tetap kita adalah RM45,000 tambah untung sasaran RM200,000 bahagi margin caruman seunit iaitu RM5 tolak dengan RM4.20. Sebelum ni RM4.50 tapi dah kurang 30 sen jadi RM4.20. Kemudian kamu tekan kalkulator, kamu dapat jumlah pengeluaran sebanyak 306,250 unit. Apa maksudnya? So, jelaskan. Maksudnya, perniagaan wangi perlu mengeluarkan 306,250 unit untuk mendapat untung yang disasarkan iaitu sebanyak RM200,000. Saya harap kamu dah boleh faham bagaimana nak mengira. Seterusnya, untuk menambahkan tahap kefahaman kamu, kamu boleh buat latihan yang ada dalam buku teks di muka surat 272, iaitu latihan pengukuhan soalan objektif nombor 10 hingga soalan nombor 16. Dan kamu juga boleh membuat soalan latihan dalam buku teks di muka surat 275, iaitu latihan pengukuhan soalan subjektif soalan nombor 5. Okey, sekiranya semasa membuat latihan ini kamu menghadapi masalah ataupun tidak pasti ataupun ada sebarang kemusykilan, kamu boleh rujuk kepada guru mata pelajaran sekolah kamu. Setelah kamu belajar bersama saya amat mengharapkan bahawa kamu faham apa yang saya sampaikan. Seterusnya, subscribe YouTube channel SSTP Kedah sekiranya belum subscribe. Like dan share supaya pembelajaran ini boleh dikongsi bersama dengan lebih ramai murid. Dan jangan lupa
untuk mengisi maklum balas program di pautan yang tertera. Saya amat mengharapkan bahawa kamu semua masih terus bersemangat untuk belajar walaupun dalam situasi pandemik COVID-19 ini, dan saya mendoakan kamu berjaya untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan diadakan pada tahun depan. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.